Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 akan membentangkan atau huraikan tentang pembedahan plastik dari segi sains dan Islam serta aplikasinya dalam kaedah fiqh. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Saya Muhammad Azmi bin Muhammad Safri, Negeri 12 DAD, 19F 1062. Okey, nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Zakir, nombor metrik 13 EAD 19F 1068. Saya Ali Afam bin Zulkifli, nombor metrik 13 DAD 19F 1008. dan saya Muhammad Syarif bin Omar, nombor metrik 13 DAD 19F 1053. Okey. Pembedahan kosmetik atau pembedahan plastik bagi kepada dua, iaitu merawat rupa luaran manusia disebabkan kecacatan semula jadi, atau mengubah atau menambahkan kecantikan luaran atas kehendak nafsu. Hukum prosedur pembedahan plastik bergantung pada niat dan tujuan ia dilakukan. Pembedahan plastik diwajibkan apabila prosedur untuk menutup luka, memperbaiki bekas luka parah atau menampal kulit kesan terbakar pada wajah dan bahagian anggota yang boleh dilihat. Diharuskan pula bertujuan menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh sebagaimana yang sepatutnya dan membaik pulih kecacatan anggota tubuh. Dan diharamkan apabila mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti menukar alat kelamin, warna kulit, bentuk wajah dan sebagainya. Nas mengharamkan pembedahan plastik bertujuan selain kesihatan adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka sembah selain dari Allah itu hanyalah berhala-berhala dan mereka tidak menyembah melainkan syaitan yang dilaknat Allah dan yang telah mengatakan, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian tertentu untuk menjadi pengikutku, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, dan sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang taati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Surah Al-Nisa ayat 117 hingga 119. Terdapat juga hadis menyebut Rasulullah melaknat perempuan yang mentatu dan minta ditatu, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Okey, itu saja dari saya. Membahaskan tentang mengubah anggota badan. Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Manusia perlu bersyukur di atas anugerah kejadian yang sempurna. Antara tanda bersyukur ialah tidak mengubah sesuai bentuk mana-mana anggota tubuh dengan berbagai cara. Antara cara tersebut ialah melakukan pembedahan dan pemindahan anggota badan. Islam mengharamkan sebarang usaha mengubah sebahagian anggota badan, terutamanya yang dilakukan semata-mata untuk kecantikan. Walau bagaimanapun, pembedahan untuk memulihkan kecacatan atau menggantikan anggota yang tidak berfungsi adalah harus. Antaranya pembedahan plastik harus dengan tujuan perubatan dan pemulihan, seperti mengambil kulit paha untuk menutupi kulit muka yang bakar, kulit kepala menggantikan bibir mulut yang rosak dan sebagainya. Ya, Muhammad Ashraf bin Muhammad Zakir akan menyambung apa yang diceritakan Ali, iaitu perkara-perkara yang dimaksudkan mengubah ciptaan Allah. Lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Antara perkara yang dilaknat oleh Rasulullah SAW ialah lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Allah menciptakan manusia sama ada lelaki dan perempuan untuk saling melengkapkan di antara satu sama lain. Setiap ciptaan Allah mempunyai hikmah dan rahsia yang kadang-kadang tidak dapat diketahui oleh ilmu dan akal manusia yang terbatas. Perbuatan yang keji dan tidak bertamadun ini berlaku secara berleluasa dalam masyarakat hari ini tanpa segan-silu. Antara hadis Rasulullah SAW yang melarang dan melaknat perbuatan yang keji ini ialah daripada Abu
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Seterusnya, kaedah mengistinbatkan hukumnya. Ulama mengistinbatkan hukum haram membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, mencukur alis, menjarangkan gigi atau menjarangkan gigi untuk kecantikan, dan yang mengubah ciptaan Allah berdasarkan kepada perkataan laknat. Dalam hadis Ibnu Abbas, perkataan laknat membawa masuk laknat, iaitu Allah melaknat dan melarang perbuatan tersebut dengan larangan yang pasti. Ia membawa hukum haram melakukannya. Termasuk di dalam hukum haram dan perbuatan yang dilaknat ialah perbuatan menyambung rambut, mewarnakannya dan dengan bahan yang najis, pembedahan plastik atau organ yang dilakukan untuk kecantikan semata-mata, dan lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya. Semua perbuatan tersebut adalah haram dilakukan kerana termasuk di dalam mengubah ciptaan Allah seperti yang dijelaskan oleh hadis. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Zafri. Saya ingin menjelaskan hikmah larangan, mengubah yang dibenarkan, pengubahan yang diharamkan dan bahayakan. Okey, untuk hikmah larangan ialah mengubah kejadian Allah yang asal, melahirkan perasaan sombong dan takbur, tidak mensyukuri nikmat Allah, terdapat unsur penipuan dan kepalsuan, menyerupai amalan orang kafir, menjejaskan kesihatan dan memudaratkan anggota tubuh, bukan dari hidup Islam. Untuk pengubahan yang dibenarkan ialah memakai inai dengan tujuan berubat, hukumnya adalah sunat. Pembedahan mata untuk memulihkan penglihatan. Pembedahan jantung bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Pembedahan buah pinggang untuk membalikkan proses perkumuhan. Membaiki gigi yang rosak sama ada menanam, menyamakan dan sebagainya untuk keselesaan. Untuk pengubahan yang diharamkan ialah pembedahan plastik untuk kecantikan semata-mata, mengubah jantina, mencabut atau mencukur bulu kening, membesarkan payudara dan memakai susu. Penghayatan pula ialah sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah, sentiasa redha dengan kejadian diri, sentiasa yakin bahawa Allah sebaik-baik pencipta, sentiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan takbur. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.